Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Khairul Hafiz bin Khalid yang bernombor menteri A176029. Kumpulan kami akan membentangkan tajuk kami iaitu Cyberbuli menggugat etika peradaban masyarakat. Apakah itu cyberbuli? Buli cyber merupakan satu perbuatan memalukan, mengancam atau menakutkan seseorang individu melalui platform elektronik, misalnya mesej teks, email, media sosial maupun permainan atas talian. Gejala buli telah lama menjadi tradisi sejak dulu lagi, tidak kira secara fizikal atau cyber. Majoriti masyarakat era kini mempunyai akaun media sosial sendiri, tidak kira lapisan umur. Hal ini telah menggalakkan lagi perkembangan aplikasi laman sosial tidak mengira masa, tempat dan keadaan. Fenomena ini yang tanpa kita sedari telah wujud satu fenomena baru dalam kalangan pengguna media iaitu buli cyber. Berdasarkan tinjauan oleh Tabung Kanak-Kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF dan Wakil Khas Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB berkenaan keganasan terhadap kanak-kanak di 30 buah negara mendapati bahawa 1 daripada 5 mereka kontes sekolah ekoran buli cyber dan keganasan. Malah, hampir 3 suku daripada mereka mendakwa platform media sosial seperti Twitter, Instagram, Facebook serta Snapchat merupakan tempat yang acap kali berlakunya buli secara atas dalan menurut sumber harian Metro. Dalam era globalisasi yang dipenuhi dengan kecanggihan teknologi, komunikasi melalui ruang cyber ini adalah sangat mudah, pantas dan bebas serta menjadi sesuatu yang sangat popular dalam kesemua peringkat umur, terutamanya pada peringkat remaja dan dewasa. Jenayah cyber bukan lagi hal yang baru, malah sering kali didengari pada zaman moden ini. Jenayah cyber terdiri daripada pembuli cyber dan mangsa buli. Buli cyber merupakan salah satu isu yang terhangat dan ia juga mendatangkan kesan negatif terhadap emosi seseorang. Ia melibatkan kegunaan teknologi maklumat dan komunikasi untuk menyokong tingkah laku sikap sengaja bermusuh oleh seseorang individu atau kumpulan yang berniat untuk mengugut, mengancam, memalukan dan menakutkan seseorang individu melalui medium seperti SMS, WhatsApp, email, laman sosial dan permainan internet. Antara punca-punca berlakunya isu cyberbully ini adalah bermulanya yang pertama dari ketidakpuasan hati seseorang individu terhadap individu yang lain sama ada atas sebab perilaku, kemewahan atau penampilan seseorang di dalam dunia cyber. Penggunaan teknologi yang tiada had ini menjadikan pembuli cyber lebih berani dalam mendera mangsa secara mental dengan menggunakan kata-kata yang negatif bagi tujuan untuk menyakitkan hati seseorang individu yang boleh menyebabkan penderaan emosi dan mental kepada mangsa berkenaan. Cyberbully ini mudah dilakukan kerana mereka hanya perlu menaikkan kata-kata yang tidak sepatutnya, termasuklah perkataan yang berunsur hinaan, lucah atau berbaurkan ugutan kepada mangsa demi dapat menyeksa mangsa tersebut. Identiti yang tersembunyi juga adalah salah satu faktor yang menyebabkan pembuli cyber berani untuk melakukan jenayah cyber terhadap individu yang lain kerana mereka dapat menyembunyikan identiti sebenar mereka di sebalik skrin gadget. Pelaku juga merasa bebas untuk memperkatakan apa sahaja yang perkataan yang tidak boleh diterima dalam interaksi interpersonal biasa. Jika dibandingkan dengan buli secara bersemuka di sekolah, risiko diperhatikan oleh guru dan pelajar-pelajar lain adalah sangat tinggi, namun risiko ini tidak lagi wujud di ruang cyber. Didikan agama yang kurang juga boleh menyebabkan berlakunya cyberbully. Kecanggihan teknologi yang mesra pengguna ini membolehkan ia dibawa ke mana-mana sahaja, menyebabkan buli cyber boleh disebarkan tanpa had dan sepadan serta boleh dilakukan secara berulang-ulang. Antaranya ialah menghantar mesej, gambar atau dalam bentuk video yang boleh memalukan seseorang dalam dunia cyber. Kekurangan dalam pengetahuan nilai-nilai agama dalam diri boleh mendorong kepada kelakuan seperti membuka aib seseorang dalam dunia cyber. Perbuatan seperti ini amatlah ditegah dalam ajaran agama. Hal ini boleh menyebabkan mangsa mengalami tekanan emosi yang sangat teruk kerana ia melibatkan pegadaian maruah mangsa tersebut. Jika dibiarkan, mangsa berkemungkinan akan mengambil keputusan yang drastik seperti membunuh diri. Tempoh pembulian yang tiada had ini
membuktikan bahawa kes pembulian cyber memberikan kesan yang lebih mendalam atau lebih serius kepada mental seseorang berbanding dengan pembulian secara fizikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Zikri Haziq bin Abi Aziz, nombor matrik A175144. Okey, pada bahagian ini saya akan menerangkan permasalahan kajian bagi kumpulan kami. Jadi sebelum itu pasti anda tertanya-tanya, dari manakah permasalahan kajian ini terhasil dalam sebuah kajian saintifik. Jadi ia terhasil daripada idea bernas seorang tokoh ilmuwan iaitu John Dewey pada tahun 1910, di mana di dalam bukunya iaitu bertajuk Bagaimana Kita Berfikir. Dalam buku tersebut beliau menyatakan bahawa dalam kaedah saintifik sesuatu pendidikan itu harus bermula dengan kesusahan, pengalaman dan permasalahan. Jadi kenyataan ini telah memberi pengaruh yang besar terhadap dunia pendidikan, di mana ia adalah satu deskripsi penulisan yang mempersembahkan atau mengetengahkan masalah kajian dalam bentuk huraian. Maka terhasillah permasalahan kajian dalam bentuk huraian dalam sebuah kajian kaedah kajian saintifik. Okey, pada slide seterusnya saya akan kongsikan 3 permasalahan kajian yang telah kumpulan kami bawakan dalam kajian kami. Okey, yang pertama adalah adakah buli cyber benar-benar berlaku dalam kalangan rakyat Malaysia? Jadi ini merupakan permasalahan tunjang yang membawa kepada kajian bagi kumpulan kami ini. Tapi sebelum itu, pastinya segelintir daripada anda semua tertanya-tanya apakah maksud buli cyber, ataupun mungkin anda tertanya-tanya apakah contoh aktiviti atau kelakuan yang boleh dikategorikan sebagai buli cyber. Okey, maksud buli cyber adalah amalan komunikasi menerusi teknologi yang bertujuan untuk mengganggu, mengecam, menggugut atau memalukan mangsa dengan perkataan atau panggilan yang berunsur negatif. Selain itu, aktiviti seperti penyebaran maklumat palsu maupun perkongsian gambar atau video berunsur fitnah atau tuduhan palsu merupakan antara aktiviti yang berkait dengan buli cyber. Jadi, kembali kepada permasalahan kajian kita, adakah buli cyber benar-benar berlaku dalam kalangan rakyat Malaysia? Okey, menurut satu kajian yang telah kami bawakan, telah kami jumpai dalam internet, sebuah syarikat tinjauan antarabangsa iaitu Ipsos telah melakukan tinjauan di 28 negara di seluruh 28 negara yang merekodkan peningkatan buli cyber, antaranya adalah Malaysia. Jadi, hasil kajian tersebut, Malaysia telah menduduki tempat ke-6 di antara 28 negara dan tempat kedua dalam masalah buli cyber di Asia pada tahun 2018. Jadi hasil daripada tinjauan ini telah membawa jawapan kepada permasalahan kajian pertama itu, di mana buli cyber adalah perkara yang benar-benar berlaku dalam kalangan rakyat Malaysia pada ketika ini. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada permasalahan kajian yang kedua. Okey, permasalahan kajian kedua adalah adakah buli cyber ini memberi impak yang negatif bukan sahaja kepada mangsa, malah masyarakat sekeliling. Okey, bagi permasalahan kajian kedua ini, kami sertakan 2 kes berkenaan dengan buli cyber bagi menjawab persoalan kajian kedua ini. Okey, yang pertama adalah kajian adalah kes berkaitan seorang gadis berusia 20 tahun bernama Divya Nayagi Rajendran, iaitu di mana mangsa membuat keputusan untuk bunuh diri akibat tekanan perasaan selepas video TikToknya dimuat naik semula di sebuah laman Facebook, dan hasilnya ia telah mengundang beratus-ratus komen yang buruk terhadapnya. Di dalam video TikTok tersebut, mangsa telah memuat naik video bersama rakannya di tempat kerjanya, iaitu seorang lelaki berbangsa Bangla. Namun dengan tindakan netizen dan masyarakat sekeliling yang telah meletakkan komen yang negatif dan fitnah terhadapnya, di mana kesannya mangsa telah mengalami depresi, kemurungan, dan akhirnya mangsa telah
mengambil keputusan untuk bunuh diri. Jadi di sini di dalam kes utama ni kita dapat lihat yang bahawa ia bukan sahaja bully cyber ni bukan sahaja memberi kesan terhadap mangsa, malah kepada ahli keluarga mangsa telah mengalami kehilangan ahli keluarga, dan juga kepada tingkah laku masyarakat sekeliling dengan meletakkan komen-komen yang tidak sepatutnya yang telah membawa kepada kematian mangsa. Okey, seterusnya kita pergi kepada kes yang kedua, iaitu seorang remaja daripada Sarawak telah dipercayai membuat undian ataupun orang kata poll di dalam Instagramnya, di mana captionnya beliau meletakkan sangat penting, bantu saya pilih. Dia kemudian meletakkan dua pilihan, iaitu D dan L, yang bermaksud die atau mati, atau life atau hidup. Okey, jadi hasil undian daripada para followersnya atau para viewersnya, undian yang dijalankan, 69% daripada responnya memilih D, dan remaja tersebut telah bertindak untuk bunuh diri akibat depresi. Jadi di sini sekali lagi kita dapat lihat bahawa bully cyber ini bukan sahaja telah memberi kesan kepada mangsa sendiri, malah kepada masyarakat dan tingkah laku masyarakat, di mana masyarakat kurang kesedaran tentang bully cyber ini. Mereka menganggap bahawa bully cyber ini satu jenaka yang tidak bermakna, tapi kesannya kita dapat lihat remaja tersebut telah melakukan tindakan yang sepatutnya dengan membunuh diri akibat undian para netizen sendiri. Seterusnya kita lihat kepada permasalahan kajian terakhir, iaitu apakah faktor-faktor berlakunya bully cyber. Jadi ini merupakan antara permasalahan yang penting dalam kajian ini. Di sini kami sertakan 3 faktor yang berlakunya bully cyber. Yang pertama, menurut kajian daripada Waibara dan Mitchell pada tahun 2004, di mana kajian dilakukan terhadap 1,501 remaja lelaki dan perempuan di antara umur 10 hingga 17 tahun. Berarti remaja yang terlibat dengan bully cyber ini mempunyai tahap hubungan yang lemah dengan ibu bapa mereka. Jadi ini merupakan antara faktor utama berlakunya bully cyber, di mana hubungan yang lemah dengan ibu bapa telah memberi kesan bahawa ibu bapa mereka kurang mendapat perhatian daripada ibu bapa mereka, kurang mendapat didikan awal daripada ibu bapa mereka. Justru kesannya para remaja ini tidak dapat bertingkah laku dengan baik dan mudah terjebak dengan anasir-anasir negatif, dan antaranya adalah aktiviti bully cyber ini. Okey, seterusnya adalah ketidakpuasan hati seorang terhadap individu tertentu, sama ada terhadap perilaku, penampilan maupun kemewahan gaya hidup. Jadi ini merupakan antara faktor utama yang berlaku pada zaman sekarang, di mana kita dapat saksikan di media sosial seperti Instagram. Pastinya akan ada ramai orang berkongsi pengalaman hidup, berkongsi gaya hidup mereka setiap hari, dan kita dapat saksikan di ruangan komen berkenaan pasti akan ada beberapa atau segelintir orang yang akan komen dengan bahasa yang tidak sepatutnya, memfitnah mangsa dan sebagainya. Jadi ini merupakan antara aktiviti yang sering berlaku pada zaman kini dan dianggap biasa, tetapi ia juga telah tergolong dalam jenayah bully cyber dan akan memberi kesan yang negatif terhadap orang yang dibuli. Okay. Yang ketiga adalah didikan agama. Jadi didikan agama yang kurang menyebabkan berlakunya bully cyber. Kurangnya pengetahuan nilai-nilai agama dalam diri mereka, seperti contoh mereka menghina orang dengan perkataan yang tak sepatutnya, mengedar gambar atau video yang memfitnah mangsa. Jadi perbuatan seperti ini adalah perbuatan yang tegah dan tidak boleh dilakukan di dalam agama. Mana-mana agama pun tidak menggalakkan, tidak membenarkan umatnya untuk melakukan perkara-perkara yang teruk dan negatif seperti memfitnah, seperti membuka aib, mengutuk orang. Jadi
Di sini adalah 3 permasalahan kajian yang telah membawa ahli kumpulan kami untuk menjalankan kajian terhadap buli cyber. Sekian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada bahagian ini saya akan menerangkan tentang objektif kajian kumpulan kami. Kajian kami mengandungi 2 objektif. Yang pertama ialah kesan cyberbuli terhadap diri sendiri, dan di bawah objektif pertama ini terdapat 4 anak soalan. Objektif yang kedua ialah kesan cyberbuli terhadap orang sekeliling, dan di bawah objektif kedua ini pula mengandungi 3 anak soalan. Bagi objektif yang pertama, antara 4 soalan yang diajukan kepada responden termasuklah apakah kesan cyberbuli kepada diri anda dari segi kesihatan mental dan emosi, yang kedua dari segi kewangan, yang ketiga dari segi pembelajaran, dan yang keempat dari segi fizikal. Bagi objektif kedua pula, antara 3 soalan termasuklah siapakah individu-individu yang telah anda kongsikan pengalaman cyberbuli anda, yang kedua ialah apakah reaksi individu tersebut, dan yang ketiga ialah apakah kesan hubungan individu-individu tersebut dan diri anda selepas mereka mengetahui tentang pengalaman cyberbuli yang telah anda lalui. Baiklah, bahagian seterusnya mengenai metodologi kajian. Menurut Hornby 1985, metodologi merupakan satu set kaedah yang digunakan untuk menjalankan kajian ke atas subjek yang tertentu. Oleh itu, bahagian ini akan membincangkan reka bentuk kajian dan instrumen kajian serta prosedur atau proses menganalisis data bagi menjawab persoalan-persoalan kajian yang telah dikemukakan terlebih dahulu. Metodologi menerangkan cara sesuatu masalah yang dikaji dan sebab suatu kaedah atau teknik tertentu digunakan. Tujuan metodologi adalah untuk membantu memahami dengan lebih luas atau terperinci lagi tentang pengaplikasian kaedah dengan membuat huraian tentang proses kajian. Instrumen kajian adalah apa-apa alat, kaedah atau cara untuk memperoleh dan mengumpul data kajian. Instrumen kajian diperlukan untuk mendalami konsep berkaitan sikap, persepsi, keterangan latar belakang dan segala sumber berbentuk primer maupun sekunder. Dalam kajian ini, kumpulan kami menggunakan aplikasi WhatsApp sebagai platform untuk membantu kami mengumpul data yang diperlukan untuk mengetahui tentang cyberbuli menggugat etika peradaban masyarakat. Responden yang dipilih oleh kami mempunyai pengalaman dan pernah melalui fasa cyberbuli. Soalan-soalan yang dikemukakan kepada responden pula adalah berasaskan objektif kajian kami. Selain itu, kami juga menggunakan kaedah penerokaan ilmu di laman sesawang untuk mencari serta merujuk kajian-kajian lepas dan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan tajuk kami. Informasi yang diperolehi akan dijadikan sebagai rujukan dalam proses analisis data. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahmi bin Ibrahim. Seterusnya kita teruskan kepada kajian perpustakaan. Dalam kajian ini, pengkaji perlu mencari bahan-bahan rujukan yang berkaitan dengan tajuk kajian. Berdasarkan tajuk kajian, penyelidikan ini memulakan kepada bahan-bahan rujukan dari pelbagai artikel dan jurnal. Kajian-kajian lepas juga perlu diteliti oleh pengkaji bagi menyokong tajuk kajian dan menjadikannya sebagai sumber rujukan. Selepas bahan-bahan rujukan yang diperlukan dicari dan dijumpai, pengkaji mula membaca dan meneliti setiap maklumat yang ada dalam rujukan-rujukan itu. Maklumat-maklumat itu mestilah yang berkaitan dengan tajuk kajian. Antara jenis-jenis maklumat yang perlu dicari oleh pengkaji ialah maklumat tentang ancaman buli cyber di negara ini dan impak atau kesan kepada mangsa buli cyber ini. Bagi kajian-kajian lepas pula, pengkaji dapat memperoleh maklumat tentang hasil daripada dapatan kajian-kajian itu dan meneliti pendapat-pendapat daripada penulisnya. Sekian, terima kasih. Hai semua, saya Syafiq Azizi akan menerangkan kepada anda mengenai dapatan kajian yang telah kami perolehi daripada sesi temu soal dengan 10 orang responden kami yang telah diidentifikasikan sebagai mangsa buli cyber. Kami telah menanyakan 7 soalan bagi menjawab kedua-dua objektif kami, iaitu kesan buli cyber terhadap diri dan orang lain. 4 soalan pertama adalah bagi mendapatkan data mengenai objektif pertama kami, iaitu kesan buli cyber terhadap diri sendiri.
Soalan pertama yang telah kami tanyakan adalah adakah buli cyber memberi impak terhadap kesihatan mental dan emosi mereka? Rata-rata jawapan yang kami perolehi, terdapat beberapa jawapan yang banyak disebut oleh hampir semua responden iaitu masalah kemurungan. Setelah menjadi mangsa buli cyber, banyak responden mengalami kemurungan akibat tekanan dan stres yang semakin tinggi dari hari ke hari. Masalah kemurungan tersebut telah menjejaskan aktiviti harian responden. Dapatan ini disokong lagi oleh kajian lepas yang telah dilakukan oleh Amin Al-Hadi Syafiq dan Azad Atihiri Anwar dari Universiti Sains Islam Malaysia. Mereka juga telah mendapati bahawa impak utama buli cyber adalah ia menjejaskan kesihatan mental mangsa dan menyebabkan mereka mengalami kemurungan. Selain kemurungan, keyakinan diri para responden juga menurun akibat kejadian buli cyber yang mereka alami. Mereka menjadi paranoia dan takut untuk keluar dari rumah atau bilik untuk berinteraksi dengan masyarakat luar maupun keluarga. Dapatan ini selari dengan kajian lepas yang telah dilakukan oleh Ivy Chua dan Kuan Hu Tiang Joanna dari Universiti Tunku Abdul Rahman. Mereka juga mendapati bahawa mangsa buli cyber, khususnya daripada golongan remaja dan awal dewasa, akan mengalami penurunan keyakinan diri yang akan menjurus terhadap krisis kehilangan identiti diri. Mereka takut untuk menjadi diri mereka yang sebenar dan akhirnya menjadi seorang yang tidak benar pada diri sendiri. Seterusnya, kami juga telah menanyakan kepada responden mengenai impak cyberbully terhadap kewangan mereka. Daripada 10 responden, 6 responden menyatakan bahawa buli cyber telah menyebabkan mereka menghadapi masalah kewangan. Salah seorang daripada responden menyatakan bahawa dia pada awalnya telah menggunakan media sosial sebagai satu platform untuk sumber pendapatannya. Namun disebabkan oleh kejadian buli cyber yang telah berlaku, dia terpaksa mengaktifkan akaun media sosialnya yang menyebabkannya hilang salah satu sumber rezeki hariannya. Selain itu, sejumlah responden menyatakan bahawa kos lawatan pada pakar psikiatri dan ubat antidepresi adalah mahal. Menurut portal rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia, satu lawatan ke pakar psikiatri adalah serendah RM300 dan boleh mencecah sehingga RM750. Manakala harga bagi satu pil ubat dos antidepresi adalah dari RM15 hingga RM30. Menurut kajian yang telah dilakukan oleh Yusuki Hayashi dan Narges Tahmasbi dalam jurnal Computers in Human Behavior, mereka telah menyatakan bahawa antara impak tersirat yang masyarakat kurang bincang dalam buli cyber adalah dari segi kewangan. Yusuki menyatakan bahawa buli cyber adalah satu perkara yang tidak patut berlaku, khususnya lagi-lagi pada orang yang berpendapatan rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bentangkan bahagian saya iaitu bahagian objektif 1 nombor 3 dahulu. Apakah kesan buli cyber pada diri anda iaitu responden dari segi pembelajaran? Mengikut hasil dapatan daripada responden, majoritinya menjawab bahawa mereka mengalami masalah dalam pembelajaran disebabkan oleh kesan buli cyber tersebut. Terdapat beberapa punca yang menyebabkan pembelajaran responden terkesan daripada buli cyber tersebut. Antaranya, responden menyatakan bahawa mereka mengambil ubat menyebabkan mereka mengalami masalah untuk memberi tumpuan semasa sesi pembelajaran. Selain itu, responden juga mengalami masalah emosi yang menyebabkan mereka tidak dapat memberikan fokus sepenuhnya terhadap pembelajaran hasil daripada kesan buli cyber tersebut. Menerusi kajian umum, fenomena buli cyber memberi kesan yang sangat negatif kepada mangsa, terutamanya dari sudut psikologi. Ia mempengaruhi emosi mangsa buli sehingga menyebabkan mangsa mengalami kesedihan, kemurungan, ketakutan dan kemarahan. Hal ini dapat dibuktikan dengan kajian yang dibuat oleh Dian L. Hoff dan Sydney N. 2008 yang menunjukkan bahawa kemarahan mencatat peratusan yang paling tinggi dan diikuti oleh kemurungan, kesedihan dan ketakutan. Mangsa yang mempunyai tahap kemarahan yang tinggi akan mendorong dirinya berubah menjadi lebih mementingkan diri, mengancam
dan mula menyebar khabar angin yang jahat. Bagi objektif seterusnya, iaitu objektif 1 nombor 4, apakah kesan buli cyber kepada diri anda, iaitu responden dari segi fizikal? Mengikut hasil dapatan daripada responden, majoriti responden mengalami masalah dari segi fizikal hasil daripada kesan buli cyber. Terdapat pelbagai masalah fizikal yang terjadi kepada responden kesan daripada buli cyber, iaitu yang pertamanya, terdapat responden yang bertindak untuk mencederakan dirinya sendiri dengan mengambil pil berlebihan dan menggunakan alatan tajam. Selain itu, terdapat responden yang mengalami masalah dari segi pengambilan makanan dan ada juga yang mengambil secara berlebihan menyebabkan badan mereka menjadi lesu. Bagi menyokong kenyataan yang diberikan oleh responden mengenai kesan hasil daripada buli cyber terhadap fizikal mereka, menurut Samir Hinduja dan Justin W. Patching 2010, hasil daripada kajian mereka yang mana beliau mendapati bahawa mangsa buli cyber 2 kali ganda berkemungkinan memilih untuk membunuh diri berbanding dengan remaja yang tidak pernah mengalami pembulian cyber. Seperti yang dinyatakan oleh responden bahawa mereka cuba untuk mencederakan diri mereka dan juga mengambil pil berlebihan yang boleh mengakibatkan kematian. Selain itu, buli cyber sangat memberi kesan kepada keseluruhan emosi mangsa buli yang merangkumi perasaan, selera makan, tahap tenaga, tidur serta mempengaruhi prestasi akademik mangsa seperti yang dinyatakan oleh S. Healy dan S. Flinch 2013. Ini dapat menyokong kenyataan diberikan oleh responden mengenai makanan mereka yang mana mereka mengalami masalah untuk mengambil makanan secara normal menyebabkan badan mereka menjadi lesu. Hai, saya Aiman. Saya akan membentangkan dapatan dan perbincangan bagi objektif 2. Objektif kedua mempunyai 3 soalan yang bertujuan untuk mengetahui kesan buli cyber kepada orang sekeliling. Soalan pertama yang diajukan adalah berkaitan dengan individu yang responden berkongsikan pengalaman mereka dibuli cyber, dan hasil dapatan daripada temu ramah 10 orang responden mendapati rata-rata daripada mereka berkongsikan pengalaman mereka dibuli kepada ahli keluarga dan rakan-rakan terdekat. Tindakan responden yang memilih untuk berkongsikan pengalaman mereka dibuli kepada orang ataupun rakan-rakan yang terdekat dapat disokong oleh beberapa faktor, dan faktor yang pertama adalah kerana mereka memerlukan sokongan dari segi emosi dan juga moral. Buli mampu memberikan kesan yang buruk dari segi emosi dan juga psikologi mangsanya. Hal ini demikian kerana kebiasaannya mangsa buli mempunyai perasaan merendah diri yang tinggi, perasaan malu dan mudah tertekan dengan situasi yang berlaku. Pernyataan ini dapat disokong oleh kajian yang dilakukan oleh Barron dan Lee pada tahun 2005, di mana dapatan awal kajian mereka mendapati menjadi mangsa buli mampu memberikan kesan yang negatif kepada emosi dan juga psikologi. Keduanya, mereka akan merasa lebih selesa untuk berkongsi dengan orang-orang yang mereka sudah rapat berbanding dengan orang yang mereka kurang kenali. Amin Al-Hadi pada tahun 2013 di dalam kajiannya yang dilakukan di sekolah di Malaysia mendapati bahawa mangsa buli akan merasa merendah diri, malu dan juga sedih dengan ejekan, sehingga membuatkan mereka berasa kurang yakin pada diri sendiri, mudah berasa sensitif, murung dan juga takut untuk ke sekolah. Ini menunjukkan bahawa mangsa buli mempunyai isu kepercayaan kepada orang yang mereka kurang rapat. Dapatan ini selari dengan senario yang berlaku
kepada responden dalam kajian kami di mana mereka tidak mahu berkongsikan pengalaman mereka dibuli cyber dengan orang yang mereka kurang rapat kerana mereka berasa malu. Oleh demikian, mereka hanya berkongsikan pengalaman mereka kepada ahli keluarga dan juga rakan yang terdekat atau rapat dengan mereka. Bagi soalan kedua pula, membincangkan tentang reaksi individu yang responden kongsikan pengalaman mereka dibuli, dan hasil dapatan daripada temuramah 10 responden, kami mendapati bahawa terdapat reaksi yang berbeza-beza selepas responden berkongsikan pengalaman mereka. Rata-rata responden menyatakan bahawa mereka mendapat sokongan daripada individu yang mereka berkongsikan pengalaman mereka dibuli, dan antara sokongan yang mereka perolehi adalah daripada segi emosi dan juga fizikal. Antara contoh sokongan emosi yang mereka perolehi adalah seperti kata-kata semangat, nasihat dan juga tempat untuk meluahkan perasaan. Manakala sokongan daripada segi fizikal pula, ada di kalangan responden menyatakan bahawa ibu bapa mereka memantau pemakanan mereka kerana mereka sudah pun kehilangan selera pemakanan. Ada juga responden yang menyatakan bahawa individu yang mereka berkongsikan pengalaman mereka dibuli itu sanggup untuk berhadapan dengan pembuli di media sosial. Floros et al. Pada tahun 2013 menyatakan bahawa ikatan yang kuat antara ibu bapa dan anak-anak menjadi faktor yang signifikan dalam penglibatan ibu bapa terhadap keselamatan atas talian. Jadi kenyataan ini menyokong dapatan responden yang ditemuramah oleh kami, di mana rata-rata daripada mereka berjaya mengatasi buli cyber dengan sokongan dan juga bantuan daripada ahli keluarga, terutama sekali ibu bapa. Walau bagaimanapun, terdapat juga responden yang tidak mendapat sokongan daripada segi emosi maupun fizikal. Sebagai contohnya, ada responden yang menyatakan bahawa ibu bapa mereka tidak kisah langsung dengan apa yang berlaku kepada mereka kerana ibu bapa mereka mendapati bahawa mereka ini seorang yang lemah kerana tidak mampu mengawal emosinya sendiri sepenuhnya. Ada juga daripada kalangan responden yang menyatakan bahawa rakan-rakan mereka menjauhkan diri daripada mereka selepas mereka dapat tahu bahawa responden ini sedang mengalami buli cyber. Kajian yang dilakukan oleh Berry dan Levisser pada tahun 2011 mendapati hubungan yang signifikan dengan penyisihan sosial yang tinggi, potensi dan sokongan sosial yang rendah dengan simptom kemurungan yang tinggi. Oleh itu, individu yang disisihkan atau kurang mendapat sokongan sosial daripada individu yang rapat dengan mereka seperti rakan sebaya, ahli keluarga, lebih cenderung untuk mempunyai simptom kemurungan yang tinggi, yang mana ianya merupakan salah satu daripada kesan buli cyber. Soalan ketiga pula berkaitan dengan kesan hubungan di antara responden dengan individu yang mereka berkongsikan pengalaman mereka dibuli cyber, dan dapatan daripada menemuramah responden, kami mendapati bahawa rata-rata daripada mereka menjadi semakin akrab dan rapat dengan ahli keluarga dan rakan-rakan mereka. Ini selari dengan dapatan daripada soalan-soalan sebelum ini, yang mana mereka memberikan kepercayaan kepada ahli keluarga dan juga rakan-rakan mereka. Di samping itu, mereka juga mendapatkan reaksi yang positif di mana mereka menerima sokongan dari segi moral dan juga fizikal. Maka tidak dinafikan bahawa reaksi yang positif memberikan impak yang positif kepada hubungan di antara responden dengan ahli keluarga dan juga rakan-rakan rapat mereka. Buli cyber banyak berlaku dalam kehidupan seharian tanpa kita sedar, dan ini perlu dibendung agar tidak menjadi kebiasaan dalam masyarakat sejagat. Gejala ini boleh menjadi lebih serius jika tidak dikawal dengan baik.
Dan jika ia diambil ringan, pelbagai masalah akan timbul dan ianya boleh menjejaskan peribadi seseorang. Menurut SS Datuk Dr. Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri 2016, fenomena buli dalam pandangan Islam adalah merupakan perkara yang bertentangan dengan ajaran Islam yang benar-benar menjaga dan memelihara karamah insaniah, iaitu kemuliaan insan. Gejala buli cyber ini sudah semestinya akan memberi impak kepada fizikal, psikologi, emosi, kewangan serta prestasi akademik individu. Justeru, mengetahui tentang kesan dan akibat gejala buli ini adalah amat penting bagi menangani dan mengawal serta memberi kesedaran tentang gejala buli cyber yang berlaku di internet ataupun di media sosial. Apabila masalah ini ditangani, ianya dapat mengekalkan kesejahteraan mental dan fizikal individu di samping dapat memperbaiki jiwa serta kelakuan individu di dunia realiti. Seharusnya, pihak SKMM dan organisasi yang bertanggungjawab perlu mengambil serius akan hal ini kerana impak buli cyber adalah sangat serius dan akan menjadi lebih parah sekiranya perkara ini diambil ringan. Bak kata pepatah, api kecil menjadi kawan, apabila besar menjadi lawan. Kaunselor sekolah atau universiti juga perlu memainkan peranan mereka dalam membendung masalah ini supaya mangsa buli dapat dibantu. Generasi muda yang bakal menerajui negara inilah yang perlu dididik dan dibentuk supaya berlakunya proses pemumpukan diri dan penggemblengan potensi dan seterusnya dapat memainkan peranan masing-masing dalam mencorakkan negara bangsa.